Saya berpindah kepada panelis yang ketiga, Prof. Datuk Dr. Makno Dalimin. Jadi Datuk ni bawa diri ke Sabah daripada UKM ke Sabah, berkhidmat di Sabah selama 16 tahun. Lama Datuk. Daripada Dekan TNC NC Sabah, NC UMS. Sabah adalah satu universiti yang saya rasa kalau banding antara universiti awam di Malaysia ni yang mungkin yang paling lengkap lah, Datuk. Mungkin yang terbesar, dengan bajet lebih daripada 1 bilion tak silap saya masa zaman Tun Mahathir, tahun saya lupa. Jadi Datuk berhijrah daripada Sabah, satu universiti yang komprehensif, satu universiti yang lengkap segala-galanya dari segi prasarana dan sebagainya, berpindah ke UTHM pada tahun 2008, satu universiti yang belum lengkap sampai sekarang. Fakulti elektrik pun baru siap bangunan, Datuk. 24 bulan ni baru nak serahkan kepada universiti. Jadi maknanya kita punya pembangunan itu tidak dalam satu fasa. Prof. Tamizi pernah dilantik sebagai PNC pembangunan, dia fahamlah. Kita tiap kali minta bajet, minta 2 fakulti dapat 1, kan. Jadi itu keadaan sampai sekarang. Namun begitu, antara bangunan yang Datuk terlibat secara langsung dalam pembangunan dia adalah bangunan ni, Datuk, Dewan Sultan Iskandar. Saya ingat, Sultan Ibrahim. Itu UTM. Dewan Sultan Ibrahim. Cuma pada peringkat awal pembangunan dewan ni sebenarnya adalah untuk satu majlis pentolehan Palapis 2011. Tapi kita tak sempat siap lah. Tapi inilah antara satu usaha bagi Prof. Datuk Makno untuk mewujudkan satu bangunan yang indah ini mari kita berada sekarang. Tapi itu saya rasa antara cabaran-cabaran yang Datuk hadapilah di UTHM, daripada Sabah pindah ke UTHM. Dan saya nampak juga antara inisiatif yang Prof. Makno lakukan adalah untuk meningkatkan hubungan universiti dengan industri, dengan masyarakat dan juga dengan pihak-pihak yang penting dengan universiti, misalnya istana. Jadi saya minta Prof. Makno memberi sedikit mungkin imbasan dan juga reflection on this matter. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Profesor Hashim selaku moderator kita pada pagi ini, Wakil Naib Chancellor Profesor Tarmizi, Tuan Haji Bahrom, penganjur yang juga daripada Perpustakaan Tunku Tun Aminah, ahli panel, kekanda saya Profesor Datuk Ismail dan Profesor Datuk Zainai, semua yang hadir, ahli senat, pengurusan tertinggi, dekan, ketua jabatan, warga kampus yang dihormati, penolong-penolong Naib Chancellor, ucap syukur kepada Allah SWT kerana saya diberi kesihatan dan juga kekuatan untuk dapat bersama tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Saya dan isteri juga mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Saya maaf ada orang bertanya, Datuk tak ada buka open house ke? Rasa my house is always open, but I'm not sure whether I will be at home when you come. Sebenarnya saya ingin memohon tuan-tuan dan puan untuk bersama saya membacakan surah Al-Fatihah kepada ramai sepanjang 8 tahun saya mentadbir universiti ini telah kembali ke rahmatullah. Profesor Abbas, Profesor Syakri, Profesor Mak Isa, Atan Hussein, Encik Isa, Encik Hamid dan ramai. Saya diberi senarai oleh mantan pegawai khas saya, Saudara Samsul. Saya ajak tuan-tuan puan bacakan Al-Fatihah untuk mereka sebut Al-Fatihah.
Saya melalui satu proses yang panjang, dan doa saya sampai ke sini sebenarnya adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh arwah ibu saya, Sofiah binti Abdullah, yang selalu bila berjumpa dengan saya dia bertanya bila nak kerja kat Pek Raja. Pek Raja dah ada universiti. Saya beritahu ibu saya dia bukan universiti, pusat latihan saja. Rasa macam tak ada jawatan untuk saya dan isteri di sini. Ibu saya diam. Dia datang ke Kinabalu. Dia tanya saya, bila nak balik Johor? UTHM dah besar dah sekarang. Dah ada itu, dah ada ini. Saya senyum saja. Tetapi Allah SWT sudah menentukan semuanya. Saya hanya dapat kembali ke universiti itu, kembali ke Batu Pahat ini setelah ibu saya kembali ke rahmatullah. Maka jika tuan-tuan lihat nanti bahawa bila saya sampai di sini pada tahun 2008, 16 hari bulan Oktober, 15 hari bulan Oktober, Datuk Mail, 2008 saya ditinggu oleh dua orang yang seorang bernama Sulam bin Hamid dan seorang bernama Azmi di gate UTHM kat depan pukul 10.45 malam. Dia hantar saya kat rumah tamu. Hari pertama saya tugas, saya pakai baju batik. Orang yang pertama saya salam Prof Hashim. Saya rasa macam ingat baju batik yang Prof Hashim pakai. Jadi pastinya saya mula bertugas pada hari Khamis, sebab dulu Khamis kita pakai batik. Dan saya juga faham bahawa ada beberapa perkara yang dipesankan kepada saya oleh Yang Berhormat Menteri Khalid bin Nordin, Menteri dia. Dan Datuk Khalid berpesan kepada saya beberapa perkara yang dia tidak mahu pasal cerita, dia nak tahu hasil. Dia tak usah banyak cerita, kerja banyak apa hasilnya, begitu ya Menteri. Tetapi sebenarnya kalau saudara-saudari semua lihat, Prof Zainal tadi telah sebut, Datuk Mael juga telah sebut proses itu sendiri, maka kita dikatakan bahawa negara seperti Malaysia ini perlu tiga perkara yang penting untuk melahirkan sebuah universiti. Kena nak lahirkan orang nak mengajar orang kat sekolah, kat universiti, kat politeknik. Dan kita dengar tadi jelas penubuhan UTHM itu untuk melahirkan pensyarah-pensyarah di politeknik. 4 politeknik Datuk Mael tadi, dan saya terperanjat juga. Tak terperanjatlah bila pergi politeknik Mukah, 80% pensyarah alumni UTHM. Pergi ke politeknik Kota Kinabalu, 50% pensyarah alumni UTHM. Di mana-mana politeknik saya pergi, memang alumni UTHM berada di tempat tersebut dan agenda tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Kita juga perlu melahirkan ahli teknik, pentadbir yang hebat, engineer-engineer yang diperlukan oleh kerajaan, industri dan perniagaan. Universiti juga perlu melahirkan menjadi satu inkubator kepada inovasi dan pemikiran yang kritikal dan kreatif, seperti Prof Zainal berada di Cambridge kerana pada tahun 1810 Cambridge bertengkar mengenai dia nak jadi research university atau teaching university. Dan orang-orang Cambridge ada dua camp. Satu kata tak boleh jadi pensyarah kalau nak jadi penyelidik, tak boleh jadi penyelidik kalau nak jadi pensyarah. Jadi pada pendapat Cambridge, university should be a teaching not a research pada 1810. Dan transformasi itu berlaku dan dilahirkanlah Imperial oleh geng-geng Cambridge itu, yang mana membuktikan bahawa university shouldn't be only about teaching, it also has to be about research. Dan universiti-universiti ini akan ada fokus yang berbeza sedikit. Dan di situ kita berada di pertengahan. Dan untuk Malaysia, sebuah negara yang membangun, berbelanja hampir 15 bilion ringgit setahun untuk universiti. It is a lot of money. Sebab itulah orang Indonesia selalu bertanya saya bawa balik daripada universiti di Ponorogo, saya juga pergi ke Surabaya, saya juga berada di Solo, Yogyakarta.
Dia tanya, kok Pak dulu zaman bapak sekolah dulu gurunya orang Indonesia kan? Iya. Yang ajar matematik orang Indonesia? Iya. Dosen di universiti juga dari Indonesia. Kok sekarang ni orang Indonesia harus belajar ke Malaysia? Dia tanya soalan. Kok bapak sekarang mengajar orang Indonesia belajar ke Malaysia? Kok dulu kan orang Malaysia belajar di Indonesia? Saya kata, ya gitulah. Dulu pun orang Malaysia dengar lagu Indonesia saja. Tikus Indiang, Amelia Contessa. Sekarang orang Indonesia dengar lagu Malaysia. Kalau dengar Amy Search, semua orang berhenti. Jadi kalau Prof Zainal kat sana menyanyi lagu Gerimis Mengundang, semua orang kata ini orang Indonesia ini Pak. Jadi saya kata lagu pun orang Indonesia dah nyanyi lagu Malaysia, apatah lagi Siti Nurhaliza, apa salahnya belajar di Malaysia? Itu jawapan yang mudahlah kepada mereka-mereka dari Indonesia. Dan kejayaan ini hanya boleh berlaku seperti yang disebut oleh Datuk Mael tadi, mereka bentuk satu sistem yang betul. Dan mereka ini datang daripada universiti yang established, yang dipimpin oleh Tan Sri Allahyarham Tan Sri Anuddin Wahid, yang orangnya sangat tekun dan sangat teliti. Saya pergi pejabat Datuk di Jalan Geni, pertama sekali dia tanya, Mak Noh dah sembahyang belum? Pasal belakang pejabat dia tu tempat sembahyang Tan Sri Anuddin. Bila saya kata, Tan Sri, kamu kerja dengan UTM? Susah Tan Sri, isteri saya orang biologi. Tan Sri mana ada biologi? Betul juga. Itu dia jawapan dia. Bila jumpa di London, saya tak apalah Tan Sri, mohonlah kawan saya ini dapat kerja kat UTM. Siapa nama dia? Begitu kan? Johan Jendul pentadbir dia waktu itu kan. Jadi reka bentuk sistem yang design yang penting ini, ada betul ni adalah penting. Jadi peranan Prof Ismail, peranan Prof Zainal mengasaskan semua ini menjadi suatu fundamental yang penting untuk menuju kepada apa yang ingin kita capai. Keduanya keuangan. Duit ada ke tak ada? Ya? Sebab itu Datuk Seri Najib Tun Razak bila mendarat dengan helikopter di Padang Palapes itu menyampaikan anugerah desa terbaik Malaysia di kampung Parit Haji Ali. Dia mendarat helikopter bersama dengan Datuk Khalid Nordin. Pertama sekali dia sebut dengan saya, dia kata, dah banyak bangunan. Saya kat tangan ni, saya pegang plan fakulti mechanical. Saya dah tak tercakap, Datuk nak sebut dengan Datuk Najib ni, bos, satu lagi bangunan belum siap ni, bos. Tapi tak tercakap. Dia macam dah baca rupa Mak Noh nak tanya pasal bangunan ni kan. Jadi saya dah tunggu dia turun kat helikopter. Saya nak tanya, ini bangunan ni bila? Dia terus cakap, dah banyak bangunan. Ya Allah, jadi saya pun, cuma dia tak tahu yang bangunan paling tinggi tu awam. Datuk, tidak banyak dalam dunia Datuk, lift yang ada tekan nombor kanan dan kiri. Ya? Di awam, saya juga dengan Datin tadi, adalah bangunan yang liftnya sebelah kanan boleh tekan nombor, sebelah kiri pun boleh tekan nombor. Biasa kita kena lagi sebelah sini untuk tekan nombor. Dia awam. Ini tak tahulah pensyarah ingat ketiga benda itu. Keuangan dan sistem pengurusan, pentadbiran. Dan ini saya rasa UTSM tidak boleh berada di persada pada hari ini tanpa tim-tim daripada UTM yang banyak pengalaman. Profesor Zainal Abidin Ahmad, orang Segamat, yang akhirnya balik ke UTM sebagai timbalan Chancellor. Maka ini adalah satu bukti bahawa jaringan ini adalah jaringan yang penting. Tetapi untuk universiti seperti kita, memang sangat diperlukan kerana kita juga berdepan dengan penduduk yang meningkat. Zaman Datuk Mael mendapat izin UTSM ditubuhkan, dengan pada hari ini penduduk Malaysia jumlah sudah meningkat. Yang kedua, seluruh dunia meminta lebih ramai orang masuk universiti. Profesor Hassan Said, Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Tinggi, ketika itu dia bentang pada Yang Berhormat Menteri, dia kata, Yang Berhormat, sekarang kita 12%. Negara maju 50%. Kalau Tun Mahathir nak 20-20 maju, sekurang-kurang 40% yang pergi sekolah masuk universiti. Maka kita tukar balik berapa orang dah yang nak masuk universiti, dan tentunya jumlah yang nak masuk universiti akan bertambah, staff to student ratio akan terjejas, maintenance pun mungkin banyak yang tergendala, kualiti perkhidmatan akademik menurun, dan private education akan digalakkan. Itu yang berlaku. Dan universiti dengan peranan yang berbeza akan ditubuhkan. Itu yang Prof Zainal berlaku. Universiti yang sifatnya umum, UKM, Universiti Malaysia Sabah, komprehensif, tapi dia dah mula buat universiti yang fokus kepada yang M tentu tadi.
Kerana ini adalah salah satu cara untuk menjimatkan duit. Jadi saya kira itu adalah perkara-perkara asas yang saya ingin sebutkan, dan cuba kita secara cepat masuk ke PowerPoint saya ini. Saya diberi oleh Prof. Hashim 3 perkara: meningkatkan hubungan dan kerjasama, kedua memperkasa imej universiti, ketiga profesional graduan yang profesional, dan jaringan alumni. Ini 3 ini diberi topik kepada saya dan saya cuba sampaikan seberapa yang saya sempat untuk sampaikan. Yang pertama ialah hubungan dengan istana. Yang ini saya mula dengan Datuk Mail. Kalau salah saya, salahlah dia, betul dia, tak pasti saya betul. Jadi Datuk Mail bagi saya orang-orang yang maknah you kena kontak kalau urusan dengan istana A, B, C, D. Dia dah pesan kat saya. Itu. Dan bayangkan pada kali pertama saya dilantik naik Chancellor, saya minta Datuk Mail memperkenalkan saya dengan tuanku. Pergi ke istana Tengku Mahkota dengan Datuk Mail. Dan saudara bayangkan, tuanku tengok 10 kali, dia tengok Datuk Mail 8 kali, dia tengok saya 2 kali. Saya kira saya kira, oh tuanku tengok saya 2 kali, tengok Datuk Mail 8 kali. Jadi saya situ sudah baca bahawa hubungan antara UTSM dengan tuanku adalah sangat rapat. Datuk Mail dah establish benda tu. Bila saya sampai, tuanku tanya, dah Datuk? Tapi waktu dia tanya dah Datuk tu, dia tanya saya, tapi dia pandang kat Datuk Mail. Lepas tu, ini hubungan dengan istana. You take it relax lah, semua orang jangan terlalu tension lah. Kalau salah cakap, minta maaf lah. Jadi saya tengok, tuanku tengok Datuk Mail, bukan tengok saya. Tapi saya jawab juga, ampun tuanku, patut mendapat Datuk daripada negeri Sabah. Prof. Hashim dah baca tadi. PGDK, Panglima Gemilang Darjah Kinabalu. Lepas tu, Datuk Mail ni, dia punya rapat dengan tuanku, dia boleh komen lagi kat tuanku. Dia kata, ampun tuanku, Datuk Makno pun dapat Datuk daripada Kelantan. Dia yang sampaikan tu, bukan saya. Dia Kelantan. Orang Johor kerja kat Sabah dapat Datuk Kelantan. Saya tak jawab, tuanku dah jawab balik. Dia kata tak apalah, asal jangan daripada negeri apa, tak boleh sebut. Jadi bila timbalan-timbalan naib Chancellor UTHM mohon dapat Datuk daripada negeri tertentu, saya kata engkau jangan mohonlah. Kenapa? Engkau besok tak boleh jadi naib Chancellor. Lebih kurang begitulah yang saya sebut. Jadi itu hubungan itu, Datuk Mail memang hebat. Cara dia fokus, cara dia lihat itu saya dah tahu bahawa hubungan UTHM dengan istana kita perlu perkukuhkan dan pertahankan. Dan selepas itu tuanku telah menjadi sultan. Daripada Tengku Mahkota, tuanku dilantik menjadi sultan. Dan memanglah kita universiti yang lebih kecil daripada UTM. Soalan yang diajukan kepada saya ialah, dia adalah Sultan Johor. Ampun tuanku, saya patut jadi Chancellor UTM, universiti yang terbesar di Johor dan universiti yang paling lama di Johor. Sekarang Chancellor UTM ialah Raja Zarif Sofia. Dulu yang Maha Mulia, tuanku Raja Zarif Sofia. Jadi dia kata, saya Raja Zarif Chancellor UTM, saya nak relax. Jadi TMJ Chancellor UTHM, tuanku tak payah jadi Chancellor, Raja Zarif Chancellor UTM. Saya belajar dari Datuk Mail, kalau tuanku cakap, ampun tuanku, terima kasih, junjung kasih tuanku. Okay. Lepas tu dah diam, baru saya boleh tak patut menyampaikan pandangan pada. Cakap Datuk, cakap apa nak cakap. Ampun tuanku, patut mohon perkenan tuanku kalau tuanku dapat terus jadi Chancellor UTHM. Apa sebab? Datuk bagi alasan, apa sebab? Ampun tuanku, sebenarnya kalau universiti itu ada kad penalan, UTHM ni 01. UTM tu bukan 01 tuanku. Dia lahir di Kuala Lumpur. Awak ni, saya dah kena ya. Jadi dia lahir di Johor, dibesarkan di Johor, di bawah tuanku. UTHM 01. Patut mohon
tuanku dapat terus jadi Chancellor UTHM. InsyaAllah parti akan bekerja siang malam menjayakan apa agenda yang penting supaya UTHM akan terus menjadi sebuah universiti yang lebih gemilang bersama dengan tuanku. Itu dia pujuk di atas Gunung Ledang. Anda, you want him, you have to express. He got nothing to lose if he is not the Chancellor. He got nothing to lose, but we have. So tuanku, okay. Jadi ampun tuanku, Patik mohon perkenan tuanku, kalau boleh Patik akan cadangkan kepada kerajaan supaya Tengku Mahkota dilantik sebagai Pro Chancellor, supaya Tengku Mahkota akan nampak bagaimana cara pelaksanaan, macam mana tuanku menjalankan fungsi, bagaimana perjalanan universiti sebelum satu hari menjadi Chancellor UTHM. Dia pun perkenan tuanku. Dan dia perkenan. Dia kata okey, jadi kita pun prepare dokumen, prepare untuk convoke untuk Pro Chancellor. Itu hubungan dengan istana. Dan tuanku juga berkenan untuk berangkat ke majlis-majlis convocation. Dan saya, Profesor Aziz ada di sini, dia timbalan Chancellor Akademik ketika itu. Kita sempat bukan kena marah lah, maksudnya tuanku, kenapa Datuk? Kenapa nak konvo ni? Lama saya fikir, kenapa tuanku punya reaksi konvo pada tahun 2010 ni lain sikit daripada biasa kita bertemu dengan tuanku. Lama dia tahu pun rahsia dia. Itulah Datuk, tahun ni konvo 2 kali kan? Ya. Betul, ampun tuanku, Patik terima tahun ni konvo. Kenapa tahun 2010 konvo 2 kali? Sebenarnya graduan kita ramai. Yang diploma kena ada penyusunan semula dan kita rasa perlu dikonvokan lebih awal. Tetapi yang menarik 2010 ni kita menghasilkan rekod, iaitu tahun 2010 kita konvo yang ke-9. Tahun 2011 akan konvo yang ke-2010. Tapi kena tahun 2010 perkenan tuanku konvo 2 kali, 2009 pada tahun 2010, 2010 tahun 2010, 2018 konvo yang ke-18. Lepas ni nombor tu akan ikut tahun. Ya? Itulah rahsia tu bocor kemudian bagaimana kita berani berdepan dengan masalah tersebut. Jadi itulah. Dan acara tahunan Regimental Dinner Palapes, tuanku tetap hadir, dan majlis-majlis convocation yang kita laksanakan. Dan tuanku juga berkenan menamakan 4 bangunan di UTHM atas nama tuanku dan keluarga tuanku. Masjid Sultan Ibrahim. Saya jumpa dengan Tarmizi, Profesor Tarmizi. Jumpa, ampun tuanku, ini namanya apa Datuk? Ampun tuanku, masjid di Johor, semua perkenan tuanku, nama yang sesuai. Datuk ada cadangan? Saya dah jam lah tu. Pasal dalam kepala tak sedia tadi. Jadi Datuk dia tanya nak nama universiti apa kan? Masjid kita, ya ampun tuanku, nama Sultan Ibrahim lah. Sebab apa? Ampun tuanku, semua universiti masjid dia adalah nama Chancellor yang pertama. Tak apalah, bila nak siap dia tu? Tahun depan. Baliklah dulu tahun depan. Dan begitu sekali perkenan tuanku, Profesor Tarmizi ni orang yang cerewet. Dia walaupun begitu, rambut dia putih, dia selalu tunggu kan. Dia kata, Datuk, ini kita nak, ini macam mana? Tak apalah Tarmizi, aku tak nak jadi satu hari nanti orang tengok bumbung masjid ni naik Chancellor yang pilih. Jadi, jangan kita menghadap tuanku, nak bumbung warna apa. Dia bawa semua tu, besi-besi, color tu dia bawa kat situ. Tuanku, pun tuanku, apa Datuk ni? Bumbung masjid nak warna apa tuanku? Hari tu it was in the best of mood lah. Bila tuanku kata, I know the right person who should do to make the choice. Itulah bumbung masjid kita kat gambar tu. Warna tu, turquoise, English turquoise I think. Jadi, dia panggil almarhum ibundanya daripada dalam dapur, daripada dapur. Now you have the right to, you have the choice to choose which colour. Dia keluar je, dia terus pilih color ni. Jadi color ni lah. Jadi itu menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan istana. Bila nama perpustakaan Tuan Haji Bahrom, kita banyak nama perpustakaan Raja Zaris Sofia, ya. Tetapi kita sedang sebut nama tu, dah menghadap tuanku sebut nama tu, UTM buat satu library baru. Nama Raja Zaris Sofia. Kita rasa tak usahlah, kerana itu UTM punya Chancellor, dia nak
Tapi satu hari dengan Encik Sulam bin Hamid kita ni, dia kata, Datuk, eloklah kita minta perkenan tuanku atas nama anak perempuan dia yang seorang tu aja. Kita menghadap tuanku tu dengan Encik Sulam hari tu. Terus, are you sure, Datuk? Ampun tuanku, we are very sure. This is the right name. Okey, terus dia sign. Dia betulkan tulisan Encik Sulam pasal tak ada tun. Tunku Tun Aminah itu adalah kena dalam family ada satu tun tu telah kembali ke rahmatullah. Jadi Tunku Aminah itulah dapat nama Datuk Mail. Dia setuju, dan Dewan Sultan Ibrahim, Dewan ni nama Dewan Sultan Ibrahim, dan Dewan yang lama Tunku Ibrahim diganti nama Tunku Mahkota Dewan Tunku Mahkota Ismail. Jadi Datuk, itu sebahagian daripada hubungan kita dengan istana lah, dan Kembara Mahkota selalu kita ikut, dan Datuk Mail lebih banyak pengalaman dalam hal ini daripada permulaan banding dengan saya. Ini yang paling baru dia singgah dalam UTHM. Kita rasa tuanku sangat kita dapat perkenan yang baiklah. Dan keberangkatan tuanku di airport, kepulangan tuanku. Tapi satu kali tuanku mewakili Sultan Iskandar, almarhum Sultan Iskandar, mesyuarat raja-raja di Sarawak. Kita mohon perkenan tuanku, kalau boleh tuanku naik motor besar di Sarawak. Ada apa Datuk? Kita nak sign MOU dengan Unimas. Naik motor besar. Motornya apalah Datuk Mail nama tu? Apalah brand dia motor tuanku tu? Harley Davidson. Terus okey, daripada Hilton Hotel ke Unimas, naik motor. Apa ramai waktu tu nak bersama dengan tuanku. Polis tak pernah. Panjang sangat, mengganggu lintas, jadi dia benarkan sekian jumlah. Tuanku naik motor sampai ke Unimas. Nak sign MOU, tuanku kata takkan saya nak pakai sign MOU pakai baju naik motor. Ampun tuanku, kita dah siap bilik. Dah bertukar. Dan saya masih ingat naib Chancellor Unimas ketika itu, Profesor Datuk Dr. lupa pula nama dia. Belum, sebelum dia. Jadi saya, ampun tuanku, naib Chancellor ni orang Melaka. Ada satu soalan yang tuanku tanya orang Melaka. Melaka tu sebahagian daripada Johor. Lepas tu saya balik baca sejarah. Apa hal yang tuanku sebut Melaka sebahagian Johor? Naib Chancellor tu tak, dia jawab apa? Ampun tuanku, patik tak belajar sejarah. Jadi itulah yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya selalu diingatkan oleh Safri, dia kata, Datuk, tuanku nak berangkat, sila berada di lapangan terbang Senai. Pergi Senai, tunggu. Tuanku nak pulang, kita tunggu. Petabalan, perkahwinan, hall, kita semua tunjukkan penyertaan yang sebaik mungkin lah, insyaAllah. Lepas tu kita, ini satu lagi tempat yang kita kena selalu fikir. Tak kira lah siapa berada di Putrajaya, sama ada Barisan atau Harapan. Kita ini adalah melaksanakan fungsi kerajaan, dan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Jadi UTHM dan Putrajaya ni saya mulakan dengan Tan Sri KSN setuju menjadi Pro-Chancellor. Tan Sri KSN, saya menghadap titah tuanku dulu dan tuanku perkenan. Tuanku kata saya nak Tan Sri. Ini Tan Sri, inilah dia. Tan Sri KSN, saya berjumpa dia. Dia kata saya kena minta izin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebab saya Setiausaha Kabinet. Saya teringat Datuk Musa Aman yang sekarang masih di London, bila dia dilantik jadi Pro-Chancellor Universiti Malaysia Sabah, dia cakap dengan saya, ini tak boleh ni Datuk, saya jadi Pro-Chancellor, saya Ketua Menteri. Yalah Datuk, Ketua Menteri lain, Pro-Chancellor lain. Saya kena tanya Perdana Menteri ni, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Datuk Musa Aman balik, dia cerita dengan saya, dia tanya Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, dia kata, kalau you minta, tak boleh. Tapi kalau UMS yang minta, boleh. Wah. Jadi Tan Sri KSN, sama. Dia tanya Datuk Seri Najib, okey, jadi Pro-Chancellor. Mendapat peruntukan pembangunan yang berterusan dengan kaedah Development Expenditure dan Private Financing Initiative.
Jadi ini Datuk Mael senarai projek. Datuk, saya letak nombor FCAS tu pasal saya tengok FCAS ni belanja paling banyak. Jadi dia cuba dengan sensitif saya gabungkan FCAS, FPTV, FPTV, FSKTM jadi 300 juta. Semua ni Datuk Mael yang rancang, saya tinggal tengok dia naik, siap, saya kena sign. Itulah dia, saya Masjid Sultan Ibrahim pun zaman Datuk Mael dah diluluskan 30 juta. Dewan Sultan Ibrahim, inilah yang saya Prof Hashim cerita pasal pentalihan Palapes, kita perlu dewan dan lembaga pengarah luluskan duit reserve kita. FKII Makmal 55 juta, Min SRC EMC Biodiesel 30 juta. Saya pun tak nak tunjuk berapa tiap-tiap satu. Lain-lain tu termasuk repair jalan, banjir semua 25 juta. Dan lepas itu kita ada projek EduHub Pagoh. Jadi Prof Hashim tadi minta round yang kedua untuk cerita yang ni. Saya kata saya teruskan nanti round kedua kalau saya punya time dah lebih. Tak ada, round tak ada lah. Tak ada. Round kedua tak ada. Saya round satu je. Round satu dah KO. Kita ada Education Hub Pagoh 400 juta. Tanah 55 juta. UTHM 170 ekar, UIAM 100. Yang tepatnya Datuk Razak ada kat sini, dia tahu. UITM tak jadi, UTM sekitar 50 ekar, Politeknik lebih sikit dan sebagainya, dan akhirnya 500 ekar dibeli dan duit tu dibayar ke UTHM, dibayar kepada Saim Dabi. Audit masuk UTHM dan dia buka file, dia kata you bought a piece of land 55 million. Audit kata yes, where is the land? Pagoh. But I saw you only have 180 acres, not 500 acres. So we got stuck with audit. Got duit masuk UTHM, aset tak ada. Aset dah dibagi-bagi. Balik kat kementerian. Kementerian kena jelaskan kepada audit, bagi duit tu, lalu UTHM tak payah bagi-bagi, batu baru bayar berasingan. Jadi kita dapatlah UTHM EduHub Pagoh. EduHub Pagoh ini kita kena terima kasih sekali lagi kepada orang yang sama yang Datuk Mail sebut dia, Tan Sri Muhammad bin Aziz. Yang baru ni Prof Hashim pergi, dia tak apa sihat. Tan Sri Muhammad Aziz ni dia orang yang committed sungguh mengenai UTHM. Jadi dia beritahu Datuk Mail, bila Datuk Mail ada cadangan nak pindahkan UTHM ke tanah-tanah lain di Johor ini, dia bagi tahu Datuk Mail, langkah mayat saya dulu. Awak nak pindahkan UTHM, langkah mayat saya dulu, Tan Sri Muhammad Aziz. Maka dia datang rumah saya di Sabah, kempen pilihan raya di Sabah, dan dia datang rumah saya buka puasa dengan ramai orang lah, saya dengan Datin 2 orang masak, dia datang ramai, tak tahu berapa yang dia dapat hari tu kat rumah saya. Saya tanya dia, langkah, dia sebut lagi tu. Jadi saya fikir kalau saya nak minta dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin kampus Pagoh ni, Tan Sri Mak Aziz mesti perlu ada kat situ. Kalau tidak, saya nanti keluar mesyuarat lagi berdepan dengan dia. Dia ada dalam dewan, dalam bilik menunggu di Dewan Tengku Mahkota Ismail kat situ. Kita briefing Tan Sri Muhyiddin mengenai projek Pagoh. Kat situ kita masih ingat lagi Profesor Rogayah. Dia yang briefing. Saya tukang tengok je. Saya naik chancellor, perintah orang je. Rogayah kau brief. Okey, Rogayah pun briefing. Macam mana kampus? Oh, setengah jam. Saya nak tengok apa reaksi Tan Sri Mak Aziz. Pasal kita nak di Pagoh ni. Tan Sri Mak Aziz, apa dia? Bila lagi Tan Sri, you timbalan Perdana Menteri. Takkan tak ada buat universiti kat Muar? Wah, selesai masalah saya dengan dia. Dia jawab sendiri depan bos kan. Okay. Jadi hasilnya itulah dia Pagoh. Dan saya ditanya, mengapa Pagoh? Saya kata saya dah berhenti lebih 20 kali dan makan mi rebus Haji Mas Juki di tepi sungai Panco, memikirkan sebuah universiti ada di situ. Tapi maaf Tan Sri, kalau jauh daripada
highway, kita tak nak. Kita nak dekat dengan highway. Lalu je masuk kampus. Parit Raja 27 kilo daripada Yomping sampai ke sini. Saya kata kita cukuplah kalau dapat tepi highway. Itulah Prof Zainal hasilnya. Tetapi ada seorang penolong naik chancellor waktu tu pembangunan, namanya Profesor Zainal Abidin Ahmad. Zainal Abidin Ahmad. Saya, Prof, you pergi tengoklah tempat ni. Saya mana tahu, dia pun pergi. Dia balik daripada paguh, dia lapor kat saya, Datuk, tempat dia. Kenapa? Nama dia adalah sebelah sini Lanadron, ladang Lanadron, lepas sungai Nur Danal. Jadi dia kata macam bunyi macam Nur Dalimin pula. Saya, Prof Zainal lapor tu, saya kata, bos, apa benda? Saya panggil dia bos lah, pasal dia bos ini dulu kan. Saya bos, apa ni? Tak, nama dia Lanadron, sebelah sungai Nur Danal, Nur Dalimin. Engkau minta ke situ? Betul lah tu. InsyaAllah. Prof Zainal punya alasan tu. Tetapi kebetulan Dato' Mael, Lanadron dan Nur Danal ini milik satu keluarga. Di London, tempat tu nama Lanadron, diterbalikkan oleh abangnya yang ambil ladang sebelah sungai, nama Nur Danal. Nama yang sama. Dan kalau kita pergi Pancu hari ini, dekan saya ada kat sini. Kalau kita pergi Pancu, jalan yang pertama Pekan Pancu nama Jalan Pear, Prof Zainal. Jalan Pear, Jalan Mat Said, Jalan Tan, Jalan Bugis. Ya, ada 4 jalan Kampung Pancu. Tapi jalan pertama Pears, P-A-A-R-S. Sebenarnya keluarga ni adalah keluarga yang mengeluarkan sabun transparent di UK. Terus sabun ni boleh tengok orang macam ni. Pears nama sabun dia. Betul? Dan anak dia yang menjadi lembaga pengarah Lanadron Rubber Estate ni mati di Titanic. Dan menantu dia selamat balik ke Southampton. Jadi Lanadron ni ceritanya menariklah, tapi untuk hari ini kita cerita yang itulah. Itulah menjadi apa. Tapi bila nak buat pagar, Tan Sri kata, takkan sebuah cawangan universiti je. Jadi dia pergi ke Sandakan, tengok projek di Sandakan, kena education hub Sandakan. Dan dia balik di Sandakan, dia minta paguh supaya demikianlah projek dia. Lepas tu kita ada Tanjung Labuh, Pumas, co-curriculum, kolam renang, kediaman plus kemudahan pelajar, membaiki padang, jalan dan lain-lain. Jadi belanjanya Prof Zainal 1.075 bilion. Hampir sama dengan duit yang diluluskan untuk Universiti Malaysia Sabah pada tahun 1995 di atas tanah 999 ekar. Ya. Jadi Sabah 1 billion. Itu kita dah belanja 1 billion termasuk paguh. Paguh 400 million. Tapi paguh kita jimat duit, kita tak buat aircon. Aircon dia buat sendiri. Lepas tu kita beli air sejuk. Tiap-tiap hari. Tamizi negotiate air sejuk ni hampir 2 tahun. RM1.05 ke 1 BTU ke, lebih kurang gitu kan. 2 tahun nak negotiate harga air sejuk. Lebih lambat daripada buat sendiri tu. Itu paguh punya cerita lah. Dan 1.75 bilion kita belanja. Ini perpustakaan Tuan Haji Bahrum 130 juta, kita tak tunjuk awam 140 juta, masjid 30 juta, kampus paguh 400 juta, FSK TM 80 juta. Yang aircon dia selalu rosak tu. Yang awam itu aircon dia tak sejuk. Jadi banyak cabaran lah. Lain-lain dengan Putrajaya mendapat peruntukan tahunan, mendapat kelulusan beasiswa cuti belajar. Ini saya terima kasih dengan Datuk Mael dengan Prof Zainal, kerana sebenarnya staf-staf yang cuti belajar tu Datuk, dia lapor dengan saya balik. Itu yang ramai PhD. Saya tak hantar. Saya kata saya tak hantar kamu lah. Betul. Tapi dia kena lapor dengan saya. Tapi hari ni dia tak datang lah hari ni. Kita tak boleh cerita lah. Mungkin dia orang ada kerja lain tu. Melantik TNC yang ketiga. Ini pun perang juga. Datuk Prof Amir sempat jadi penolong naik chancellor sebab kita tak dapat jawatan TNC yang ketiga. Tapi akhirnya bila dapat TNC HCP yang jusa C di kalangan M-Tone hanya UTHM.
M-Tone yang lain tak dapat jusasi. Saya pun tak tahu sebab, saya pun tak tahu cerita tu. Saya tahu dia dapat gaji je. Jadi melantik DS52 sebaik saja dapat PhD. Ini saya dengan Cik Sulam cakap, no Sulam, ini dah janji, kita kata selesai PhD DS52. Tapi Datuk, universiti lain belum, UMS memang satu macam punya susah, dah balik PhD tak lantik DS52. Saya kata, Sulam, kalau dia ni jumpa menteri luluskan dia pindah universiti lain, orang ni terbang ni. Pasal ikut AUKU, menteri ada kuasa untuk memindahkan mana pensyarah ke organisasi mana. Itu masalah dia. Jadi UTHM langsung. Ahli LPU sangat penting untuk universiti bergerak. Prof Zainai, pengalaman pengurusi UNIMAP. Kita ada kerjasama dengan, kita juga ada kerjasama dengan Negeri Johor, Taman Negara Johor, Majlis Daerah, Pejabat Menteri Besar, YPJ, JCOP, J Biotech, Kejora, Johor Petroleum Development Corporation, Yayasan Iskandar dan banyak lagi lah kerjasama dengan Kota Iskandar. Yang ini juga MPOB, NGO, saya sebut pasal saya masih ingat, yang tak sebut tu saya lupa. Lepas itu antarabangsa. Pertukaran maklumat, lawatan sepanjang masa melalui pejabat antarabangsa dan email, dan saya minta maaf kepada semua warga UTHM. Saya termasuk yang tak banyak keluar negara kerana saya hanya 2 orang saja. Kalau saya pergi, Datin seorang. Kalau Datin pergi, saya seorang. Jadi kalau nak pergi, banyak kita fikir, boleh tak hantar orang lain pergi ke luar negara ni. Jadi saya Datuk, semua saya kalau nak pergi, saya pergi Jawa je lah. Jadi Jawa tu banyak juga saudara mara yang saya boleh jumpa. Kalau negeri lain tu nak naik ke terbang pergi London 13 jam tu, saya hanya pergi sekali atas arahan Datuk Khalid bin Nordin. Maknanya tak boleh, kamu ikut pergi ke London. Saya pergi Kamarul Zaki, jumpa dia tengah buat PhD di sana. Itu sekali, yang lain tak pergi. Pergi US, saya tidak pernah pergi US, kecuali tengok anak konbo sekali. Jadi itulah kelemahan saya dari segi ke luar negara. Dan universiti, kerana kita bertanding dengan lebih ramai, lebih banyak universiti, dan ini kerjasama kita dengan antarabangsa menjadi penting. Dan saya masih terhutang budi dengan orang yang namanya Profesor Nuraini binti Kaprawi. Ini anak Kaprawi ni kalau di Perak Raja termasuk orang yang hebat-hebat. Kalau kita potong buah sawit, nak minta duit daripada Haji Kaprawi, dia akan beritahu cari Nuraini. Jadi Prof Nuraini tukang bayar kami di kampung yang potong buah sawit. Ya, jadi dia ni memang. Jadi bila satu hari saya kata Nuraini, kita boleh tak buat kelainan sikit? Apa dia tu? Kita panggil Orkestra NUS, Symphony Orchestra untuk main kat UTHM. Dia Prof Nuraini kalau you bagi challenge macam ni, dia seronok. Jadi dia pun, okey tu, berapa bajet? You tahu, tanya Tamizi lah, saya tak ada duit. NUS datang sini, orkestra dia, dengan alat-alat dia, nak berlepas daripada custom semua tu. Itu. Tapi penyanyi dia siapa? Kita cek-cek. Anwar Zain. Alamak. Cek berapa harga? 35,000. Berapa lagu? 5 lagu. Ya Allah. Lepas tu orkestra nak tulis cacing-cacing dia tu. Apa dia punya? Tu siapa? Johari Saleh. Dah Abang Jo datang sini. Johari Saleh kena bayar tu. Tapi jadi. Itu hebatnya Prof Nuraini. You bagi tugas macam tu, dia buat. Dan jadi kita sebagai anak Chancellor merasakan bahawa kekuatan-kekuatan individu tu masing-masing ada keunikan, dan NUS Orkestra datang sini, dan lain-lain, yang lain-lain. Lepas tu arwah Profesor Mak Isa, dia orang yang berani menguruskan idea saya kuliah kerja nyata di Gajah Mada, dan dia hantar pelajar tu dekat Gunung Merapi, tempat buah salak. Jadi dia usahakan juga. Saya tak tahu siapa yang dipaksa, siapa yang tapi dia pergi. Dan pasukan daripada Biodiversity, Profesor Datin punya pasukan banyak dapat kerjasama dengan Jepun, termasuk program Sains Sakura, Hiroshima University, Shinshin High School Jepun, dan profesor kita daripada engineering banyak bawa kita dengan Universiti Nagaoka. Profesor Mustafa bawa saya naik kereta api, tidur kereta api tengah malam sampai ke Nagaoka tu dengan pendaftar.
Gajah Mada kita sampai sekarang ada kerjasama, tapi Datuk Mail kita bawa 3 orang rektor untuk berucap kat sinilah, Prof Zainai. Rektor ITB kat sini. Lepas dia berucap, dia nyanyi. Dia nyanyi, lagu dia ialah Halo Halo Bandung, Kota Perjuangan. Itu lagu dia kat sini. Ahmad Lokal. Dia nyanyi lagu tu. Lepas tu Rektor Mindanao State University, dia datang sini dan menyanyi sebuah lagu yang dia cakap tu saya dah lupa, tapi yang dia nyanyi saya ingat. Lagu anak. Dan juga Naib Chancellor Universitas Andalas datang ke sini, dia nyanyi lagu Ayam dan Lopeh. Itu orang Minang. Dan pelawak-pelawak yang lain saya minta maaf, tuan-tuan puan. Dan ini tidak begitu kritikal kerana jalinan-jalinan ini tuan-tuan puan semua tahu dan semua maklum. Tetapi yang ini saya ingat, sekali lagi saya kena terima kasih dengan pasukan UTHM. Sekali lagi diketuai oleh Profesor Noraini Kaprawi, iaitu QS Star Rating. Dan saya boleh tengok orang Sarawak ada kat sini, kerja siang malam, pasukan QS yang datang, dia nak menyelam. Syafi'i ni dia pakar menyelam, tapi kita tak ada sungai yang menyelam. Dia pergi selam kat swimming pool, dibawa pasukan QS tu di swimming pool kita untuk menyelam. Dan akhirnya QS Star, Datuk Mail kita dapat 3 star first round. Sekarang nak jadi 4 star dan seterusnya. Akreditasi Prof Zainai, Fakulti Awam, kerana bangunan dia paling tinggi, dia dapat akreditasi paling panjang, iaitu 5 tahun, first time. Tak pernah berlaku, itu berlaku. Jadi saya tukang ambil hasilnya, Datuk, semua yang telah disediakan. Board of Engineers luluskan 5 tahun dan saya tahu ketua rombongan Board of Engineers yang datang ke UTHM tu untuk akreditasi, kita dapat 5 tahun. Sebenarnya satu perkara yang penting yang tertinggal di dalam slide ni, iaitu di atas tu, Datuk, iaitu jumlah staf waktu saya bertugas di sini 2,000, nombor pekerja saya 2,000. Tapi pada hari ini pendaftar kita dah 3,067 jumlah staf UTHM. Pensyarah jumlah sudah meningkat. Jumlah pelajar tahun 2008 8,000, tahun 2018 saya dimaklumkan 17,000. Itu lebih kurang gitulah. Jumlah PhD tadi Prof Hashim kata sudah 75% ke Prof Hashim, ya. Saya tulis kat situ adalah, tapi saya rasa macam melebihi 70%. So it's very good. Jadi saya rasa Prof Hashim, peringkat saya dah langgar masa untuk yang kedua. Tapi semua yang hadir di sini banyak mengetahui apa yang berlaku sewaktu pentadbiran saya. Dan ada satu soalan ditanyakan kepada saya oleh seseorang bila dia mohon profesor. Jadi bila saya datang di UTHM ini, satu kelainan yang saya nampak ialah banyak orang muda. Dan keduanya ialah ramai juga yang mengharapkan dah naik jadi profesor. Saya cerita balik pasal Cambridge 1810 itu, whether you want to look at the teaching or you want to look at the research as a reason of promotion. Saya berhenti jadi Senate UKM 2 tahun kerana saya jadi pembangkang yang kuat. Dan saya dilantik oleh Senate oleh fakulti, bukan oleh pengurusi Senate. Dan saya sebut dengan Tan Sri Awang Had Saleh, macam mana saya nak bincang paper ni Tan Sri kalau yang datang mesyuarat fakulti itu tak sampai pun 50%. Ini tak hormat dengan Senate ni, saya tahu fakulti ni. Sebab dia datang bawa minit mesyuarat fakulti, yang datang mesyuarat hanya 30%. 70% tak datang. Dia suruh Senate bincang mesyuarat fakulti dia. Bayangkan Tamizi, dekan yang saya komen tu besok jadi Naib Chancellor. Dekan Fakulti Perubatan yang saya komen tu jadi Naib Chancellor. Lepas tu saya dapat surat biru, bertugas di Universiti Kebangsaan Malaysia, Sabah. Lain suratnya biru, tulisannya emas, Datuk. Jadi bila dah dapat surat tersebut, saya jumpa saya punya penasihat. Ini macam mana ni, takkan aku nak pergi Sabah, nak kecil-kecil lagi ni.
Makno kalau surat dah biru keluar tu engkau tak payah gaduh lah, engkau pergi je lah. Sebab kalau engkau tak pergi macam-macam. Jadi itulah saya pergi di Sabah dengan anak-anak kecil saya. Anak saya 7 orang masih sekolah tadika kan, sekolah pindah ke Sabah dengan Datin. Kita terima dengan hati terbuka tanggungjawab dan bertugas di Sabah negeri yang begitu, dan akhirnya itu yang berlaku. Tapi yang lebih penting ialah cerita profesor tu tadi. Dia kata, kenapa kat UTHM ni saya tak boleh dapat profesor, Datuk? Siapa kata tak boleh? Mohon, layak, bolehlah. Kenapa tak boleh? Tapi saya dengar tu, kalau kita tanya kat UTM, Profesor Zainal dalam jawatankuasa tu, dia kata tak boleh dapat profesor ni. Saya kata, you cuba tanya UTM, ni profesor nombor berapa sekarang ni? 237. Jadi nak mohon ke profesor ke 238, sekurang-kurangnya mesti sama atau lebih yang daripada 237 dah tu. Tapi kat UTHM baru profesor nombor 32. Boleh tak tu you tanya UTM, profesor dia yang 33 tu macam mana CV dia? Saya tak tahu, saya bidang saya fizik, yang awak semua bidang kejuruteraan. Kalau dekan kata you layak lah. Saya mana boleh beritahu you tak layak? Penilai kata you bagus, bolehlah. Maka berlakulah jumlah peningkatan profesor yang sekarang masih jauh lebih rendah daripada Prof Tamizi, lebih rendah daripada fakulti saya di UKM. Fakulti saya, Fakulti Sains di UKM, profesor dia 60. One fakulti kat UKM profesor 60. Jadi sama ada tuan-tuan yang tak dapat profesor ni tak kerja cukup kuat, atau persatuan dia tidur, persatuan pendesak dia tidur. Pasal semua presiden persatuan dah jadi profesor, dia dah tak kisah ahli dia kan? Ataupun pendaftar tak ada kat sini, bendahari pun tak ada, so kita boleh cakap macam-macam pasal ada orang ni. Duit tak ada, itu saya tak tahu. Hubungan saya dengan Putrajaya tak pernah sebut gaji. Gaji tak pernah kita gagal untuk minta. Gaji mesti dia kata, berapa gaji tu? Ini gaji. Beres. Gaji, okey, ni. Lain-lain, lain kita bincang. Duit ni ada tak? Duit tak ada. Tapi gaji, beres. Itu Putrajaya punya pendirian. So saya tak tahulah. Mungkin juga keadaan sekarang dah berubah. Tapi saya pasti Putrajaya sekarang kita semua ada harapan. Ya. Tapi jangan harapan yang tidak berjaya lah. Putrajaya yang baru kita ada harapan. Mana kau? Putrajaya apa? Kenapa kau? Ini sekarang Prof, di Putrajaya kita ada harapan. Ya. Tapi kau warisan? Yalah, saya warisan sama harapan sama lah itu. Itu orang Sabah ya. Jadi Prof Hashim, saya berhenti di situ. Saya ucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah tak ada lab kedua. Prof Hashim kata saya dah habis. Saya ucap terima kasih, saya mohon maaf saya dan isteri kepada tuan-tuan dan perempuan, kerana saya yakin semua ini datang ikhlas daripada saya yang telah saya lekarkan dengan pembantuan dari beberapa orang pelajar Master Datin untuk siapkan PowerPoint dan sebagainya. Saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.